Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari negeri Melaka. Kita lihat soalan kita yang pertama. Pelajar 1 menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. A. Senaraikan set bucu. Kata kunci di sini adalah bucu. Jadi kita akan senaraikan bucu yang mana dilabelkan dengan huruf. Jadi kita akan senaraikan huruf-huruf tersebut iaitu J, K, L, M, N, H dan juga P. Seterusnya soalan B. Lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Untuk melukis pokok dengan jumlah pemberat yang minimum, kita perlu pertimbangkan beberapa pokok. Kemudian kita akan lihat pemberat yang paling minimum berdasarkan nilai yang telah pun diberi. Jadi untuk soalan ini, pokok yang melibatkan pemberat yang minimum adalah kita akan gabungkan bucu J ke bucu H, J ke K, kemudian J ke P, P ke M. Seterusnya M ke L dan M ke N. Dan inilah bentuk pokok kita dengan pemberat yang minimum. Kemudian kita akan lukis pada ruangan jawapan yang telah pun disediakan. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita dapat 1 markah dan untuk soalan B kita lukis satu pokok, kita akan dapat 2 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 2. A. Rajah 2 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set V dan set W. Dengan keadaan set semester B kesatuan W. Nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek. Kalau kita lihat rantau berlorek ini, kawasan berloreknya adalah berada di luar set W. Jadi di sini kita boleh nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek adalah pelengkap bagi set W. Atau kita juga boleh katakan bahawa set V dia bersilang dengan pelengkap bagi W. Jadi di sini kita ada dua jawapan, sama ada kita nyatakan W pelengkap ataupun kita nyatakan V persilangan pelengkap bagi W. Seterusnya untuk soalan B, gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set H, set K dan set S dengan keadaan set semesta H kesatuan K kesatuan S. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set H persilangan K pelengkap kesatuan S. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan meletakkan nombor pada setiap ruang di dalam gambar rajah Venn kita. Dan nombor ini diletakkan secara rawak sahaja. Sini nombor 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 ruang. Pertama sekali kita akan selesaikan operasi yang berada di dalam kurungan. Pertama adalah set H. Set H ada nombor 1, 2 dan 3. Kemudian K, 2, 3 dan 4. Kemudian operasinya adalah persilangan. Persilangan kita akan ambil nombor yang sama, iaitu 2 dan 3. Kemudian operasi seterusnya adalah pelengkap. Pelengkap adalah selain daripada 2 dan 3, maka kita akan dapat 1, 4. Seterusnya adalah set S. Set S ada 3. Kemudian operasinya adalah kesatuan. Kesatuan kita akan ambil semua yang ada di dalam jawapan dalam kurungan tadi, iaitu 1, 4 dan juga S. Jadi jawapan akhir kita adalah 1, 3 dan 4. Maka kita akan lorekkan kawasan 1, kawasan 3 dan kawasan 4. Dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita dapat 1 markah dan untuk soalan B kita dapat 2 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. A. Nyatakan songsangan bagi penyertaan berikut. Jika X tambah 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 4. Untuk mensongsangkan implikasi jika P maka Q ini, kita akan menafikan pernyataan P dan menafikan pernyataan Q. Maka jawapan kita akan jadi, jika X tambah 3 tak sama dengan 7, maka X tak sama dengan 4.
Seterusnya soalan B, tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Seterusnya, nyatakan sama ada hujah itu sah dan munasabah atau tidak. Premis pertama, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Premis 2, kemudian kesimpulannya, 8 ialah nombor genap. Ini merupakan hujah deduktif yang menyerupai bentuk 1, yang mana dia menggunakan perkataan semua di sini, di mana hujah deduktif bentuk 1, semua A adalah B. Ini bermaksud nombor genap adalah A, boleh dibagi tepat dengan 2 ialah B. Kemudian untuk premis 2, kosong. Kemudian kesimpulannya dia kata 8 ialah nombor genap. 8 ini adalah C dan nombor genap ini adalah A. Maka untuk premis 2, kita akan tulis C ialah B. Maka kita akan tulis 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Seterusnya kita kena tentukan sama ada hujah ini sah dan munasabah atau tidak. Untuk menentukan sama ada hujah ini sah, kita kena pastikan bahawa hujah deduktif ini memenuhi syarat bentuk pertama, bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Dan kalau kita lihat, penghujahan ini menyerupai bentuk pertama. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat pada kesimpulan yang dibuat, iaitu 8 ialah nombor genap, ia mengambil C ialah A. Sepatutnya kesimpulan C ialah B. Ataupun kesimpulannya patut jadi 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi di sini premis 2 dan kesimpulan terbalik. Maka hujah ini tidak sah. Dan apabila hujah ini tidak sah, maka hujah ini juga tidak munasabah. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita menyatakan premis 2 1 markah. Kemudian seterusnya kita nyatakan hujah ini tidak sah dan tidak munasabah. Kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan yang bernombor 4. Raja 3 menunjukkan taman bunga orkid dan taman bunga mawar yang terdapat di sebuah kawasan rekreasi. Diberi bahawa hasil tambah luas kedua-dua taman bunga tersebut ialah 162. Hitung luas dalam meter persegi taman orkid. Di sini diberi panjang dan lebar untuk taman orkid dan taman bunga mawar. Dan hasil tambah kedua-dua luas taman ini adalah 162. Jadi untuk mendapatkan luas taman bunga orkid, kita akan ambil 162 ditolakkan dengan taman bunga mawar. Jadi di sini kita akan tulis luas taman bunga orkid iaitu 2x kuasa 2 tambah 3x. Setelah kita ambil panjang darab lebar masing-masing ini. Sama dengan 162 ditolakkan dengan luas taman bunga mawar iaitu 3x kuasa 2 tolak 6x. Seterusnya kita akan permudahkan persamaan ini. Kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 162 tolak 3x kuasa 2 tambah 6x. Seterusnya lagi, 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2 tambah 3x tolak 6x tolak 162 sama dengan 0. Kerana kita akan membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk am. Kemudian kita ringkaskan persamaan ini, kita akan dapat 5x kuasa 2 tolak 3x tolak 162 sama dengan 0. Kemudian kita akan melakukan pemfaktoran. Untuk melakukan pemfaktoran, kita akan menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita akan tekan A dan kita akan ambil polinomial, kita tekan 2. Kemudian untuk degree, kita ambil 2. Seterusnya kita akan masukkan nilai A. Nilai A kita di sini adalah 5 sama dengan, seterusnya B negatif 3 sama dengan, kemudian C negatif 162. Kemudian ditekan sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X kita yang pertama adalah 6. Kemudian ditekan sama dengan sekali lagi, kita dapat nilai X kita sama dengan negatif 27/5. Seterusnya kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan X tolak 6, 5x tambah
27. Kemudian soalannya adalah untuk menentukan luas taman orkid. Jadi kita akan ambil rumus luas taman orkid, iaitu 2x kuasa 2 tambah 3x. Dan kita akan gantikan nilai x ini dengan 6. Sebabkan luas, kita akan ambil nilai positif. Kita ganti 2 darab 6 kuasa 2 tambah 3 darab 6. Maka jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 90. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan persamaan dalam bentuk persamaan kuadratik, terdapat 1 markah. Seterusnya kita menggunakan pemfaktoran 1 markah dan kita dapat nilai x 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai x di dalam rumus untuk luas taman orkid 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 5. Penyelesaian dengan kaedah metrik tidak dibenarkan. Untuk menjawab soalan ini, Raja 4 menunjukkan harga bagi 2 jenis sayur. Fatimah telah membeli kedua-dua jenis sayur tersebut dengan harga sebanyak RM46.50. Berapakah jisim dalam kg kacang bendi sekiranya jumlah jisim kedua-dua jenis sayur yang telah dibeli ialah 9.5 kg? Untuk menjawab soalan ini, kita akan keluarkan persamaan linear serentak. Untuk bawang Holland, kita akan gantikan dengan X dan kacang bendi Y. Jadi persamaan pertama yang kita akan tulis di sini, iaitu berat 4.5X tambah dengan 6Y. Harganya adalah RM46.50. Kemudian, X tambah Y sama dengan 9.5 kg. Ini adalah persamaan pertama, ni persamaan kedua. Untuk soalan ini, kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan samakan perkali bagi pemboleh ubah ini. Kita akan ambil persamaan 2 didarabkan dengan 6. Kita akan dapat 6x tambah 6y sama dengan 57. Kemudian kita akan ambil persamaan 3 ini, ditolakkan dengan persamaan pertama. Itu 4.5x tambah 6y sama dengan 46.5. Jadi 6x tolak 4.5x, kita akan dapat 1.5x. Kemudian 6y ini terhapus. Kemudian 57 tolak 46.5, 10.5. Maka nilai x yang kita dapat di sini adalah 7. Seterusnya, untuk mendapatkan nilai y, kita ganti saja di dalam persamaan 2. Kita akan dapat 7 tambah y sama dengan 9.5. Maka y sama dengan 2.5. Dan untuk soalan ini, dia bertanyakan tentang jisim bagi kacang bendi. Maka jawapan akhir kita di sini adalah 2.5 kg. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah, kita menerbitkan persamaan linear serentak. Di sini terdapat 1 markah. Kemudian kita menghapuskan satu pemboleh ubah 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai x ke dalam persamaan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan kita akan dapat sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang nombor 6. Raja 5 menunjukkan gabungan perpejal yang terdiri daripada sebuah piramid tegak dan sebuah separuh silinder. Titik E berada tegak di atas tapak ABCD. Diberi BC sama dengan 5, tinggi piramid 9 dan luas tapak adalah 70 cm persegi. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung A, jejari dalam sentimeter bagi separuh silinder itu. Untuk mendapatkan jejari bagi separuh silinder, kita akan lihat pada diameternya iaitu AB. AB ini juga merupakan panjang bagi tapak piramid itu. Dan keluasannya adalah 70. Jadi untuk mendapatkan panjang AB, kita hanya ambil 70 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 14. 14 adalah diameter. Dan untuk mendapatkan jejari, terbagi pula dengan 2. Kita akan dapat 7. Seterusnya B, isi padu dalam sentimeter padu, gabungan perpejal itu.
Kita akan menggunakan rumus piramid dan juga rumus separuh pepejal. Untuk piramid, kita akan ambil 1/3 didarabkan dengan luas tapak iaitu 70 dan didarabkan dengan tingginya 9. Ditambah dengan isi padu separuh piramid, kita akan letakkan 1/2 di sini, darab pi, darab j iaitu 7 kuasa 2 dan darab tinggi iaitu 5. Kemudian kita akan dapat jawapannya adalah 595. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, ternyatakan nilai jejari terdapat 1 markah. Untuk soalan B, kita mendapatkan isi padu piramid 1 markah, isi padu separuh silinder 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 7. Raja 6 menunjukkan garis lurus KL, LM, NM dan NK dilukis pada satu sata kartes. Garis lurus LM ialah selari dengan paksi Y. Cari A jarak bagi LM. Untuk mendapatkan jarak bagi LM, kita akan dapatkan nilai Y berdasarkan kepada titik M, iaitu nilai Y-nya di sini adalah negatif 10. Maka jaraknya adalah 10 unit. Seterusnya terlihat soalan B, persamaan garis lurus NM. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus NM, kita akan menggunakan persamaan armnya iaitu Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapatkan nilai M iaitu kecerunan dan nilai C iaitu pintasan paksi Y. Pertama sekali untuk mendapatkan nilai M, kita akan menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Untuk mendapatkan nilai M ini, kita akan menggunakan garis lurus KL. Kerana garis lurus KL selari dengan MN. Kerana untuk garis KL, kita ada dua koordinat. Iaitu koordinat pertama, negatif 38 dan untuk koordinat L ini adalah 50. Jadi sini adalah 2, sini adalah 1. Kita akan ambil Y2 tolak dengan Y1 di sini, iaitu 8 tolak sifar per dengan negatif 3 tolak 5. Kita akan dapat negatif 1. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai C, iaitu kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan juga nilai X. Nilai M terdapat negatif 1 dan untuk nilai X dan Y kita akan ambil pada koordinat titik M, iaitu X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 10. Maka kita akan tulis negatif 10 sama dengan M, iaitu negatif 1, darabkan dengan X, iaitu 5, tambah C. Maka C kita akan dapat adalah sama dengan negatif 5. Seterusnya kita akan gantikan dengan nilai M dan nilai C yang telah kita kira itu. Kita akan dapat Y sama dengan M iaitu negatif 1 TX tambah C iaitu negatif 5. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita mencari nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 8. Raja 7 menunjukkan sektor ABC yang berpusat di O dan semi bulatan OCD. Menggunakan pi sama dengan 22/7, A, panjang lengkuk dalam cm sektor ABC. Kita akan mendapatkan panjang lengkuk A, B dan juga C. Dan sudut yang tercangkum oleh sektor ini adalah 300 darjah. Jadi kita akan ambil 300 per dengan 360 didarabkan dengan 2 darab dengan pi dan darabkan dengan J itu 14. Jawapannya adalah 73 1/3. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan 73.33 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 220/3. Seterusnya untuk soalan B, luas dalam sentimeter persegi kawasan berloret. Untuk mendapatkan luas kawasan berloret, kita akan dapatkan luas sektor ABC ditolakkan dengan luas semi bulatan CDO. Jadi kita akan ambil sudutnya 300 per dengan 360 darabkan dengan pi iaitu 22/7 darabkan dengan J 14/2. Kemudian kita akan tolak dengan separuh bulatan. 1/2 darab pi
darab J kuasa 2. Kemudian kita akan dapat 436 1/3. Ataupun kita boleh tulis juga dalam bentuk nombor perpuluhan 436.33, ataupun kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 1309/3. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, kita mendapatkan luas sektor 1 markah, kemudian operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan 9. Encik Lim ingin membeli insurans hayat bernilai RM220,000 daripada TJ Insurance. Kadar premium tahunan yang dikenakan oleh syarikat insurans ialah RM2.34 bagi setiap 1,000 nilai muka mengikut umur dan status kesihatan beliau. Soalan A, nyatakan pemegang polisi dan nilai muka polisi. Jadi pemegang polisi ini adalah Encik Lim. Dan untuk nilai muka polisi di sini diberi adalah RM220,000. Seterusnya untuk soalan B, hitung premium bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Encik Lim mengambil sebanyak RM220,000, di mana untuk setiap RM1,000 dia perlu bayar RM2.34. Maka kita akan ambil 220 darab dengan RM2.34. Maka kita akan dapat RM514.80. Dan ini merupakan bayaran tahunan. Dan untuk bayaran bulanan, kita akan bahagi dengan 12. Dan kita akan dapat RM42.90. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan pemegang polisi 1 markah dan nilai muka 1 markah. Dan untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang bernombor 10. Pada bulan Ogos, sebuah pasaraya telah menjual 48 helai tolam mandi dan 45 botol sabun mandi dengan jumlah jualan sebanyak 1,389. Pada bulan September pula, pasaraya itu telah menjual 50 helai tolam mandi dan 62 botol sabun mandi dengan harga jualan sebanyak 1,704. Menggunakan kaedah matriks, cari harga sehelai tolam mandi dan sebotol sabun mandi. Untuk menjawab soalan ini, kita akan mengeluarkan persamaan linearnya terlebih dahulu. Terlihat untuk bulan Ogos, untuk tolam mandi kita akan gantikan dengan X dan untuk botol sabun mandi kita akan gantikan dengan Y. Kita akan ambil 48X tambah 45Y sama dengan 1389. Dan seterusnya untuk bulan September, 50X tambah 62Y sama dengan 1704. Seterusnya kita akan susun dalam bentuk matriks. Kita akan ambil 48, 45, 50 dan 62 didarabkan dengan XY sama dengan 1389, 1704. Kemudian XY sama dengan, kita akan songsangkan matrik kita. Kita ambil 1 per A 48 darab dengan D 62 tolak dengan B 45 darab dengan C 50. Kemudian A dengan D bertukar tempat 62 48. Kemudian B bertukar tanda jadi negatif 45 dan C juga bertukar tanda jadi negatif 50. Darab dengan 1389 1704. Sampai di sini kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita ketikkan menu, kita tekan A, kemudian kita tekan 1 untuk simultaneous equation, kemudian kita ambil unknown adalah 2. Kemudian kita akan masukkan untuk nilai persamaan kita yang pertama. Nilai pertama adalah 48 sama dengan 45 sama dengan, kemudian untuk nilai C 1389 sama dengan. Seterusnya untuk persamaan yang kedua, 50 sama dengan 62 sama dengan dan 1704 sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, kita katakan sama dengan, kita dapat nilai X adalah 13.
Dan tekan sekali lagi sama dengan untuk dapatkan Y sama dengan 17. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mengeluarkan persamaan linear terdapat satu markah. Seterusnya kita gantikan dalam bentuk matriks satu markah dan menggunakan matriks songsang satu markah dan jawapan akhir masing-masing satu markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.